Rangkuman Spotlight hari ini. Dakwaan rasuah projek tebatan banjir, Nik Nazmi saman Cik Gubat. Peluncuran pengkalan data utama, PADU. Jekom dakwa langkah Dubai dalam pembikinan untuk tumbangkan PMX. SPRM, siasatan terhadap Daim ikut undang-undang, bukan sasaran politik. Salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Selamat tahun baru 2024. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 8 Januari 2024, kita mulakan Spotlight dengan segmen Tangkis Fitnah. Dakwaan rasuah projek tebatan banjir, Nik Nazmi saman Cik Gubat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES, Nik Nazmi Nik Ahmad mengemukakan surat tuntutan kepada Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin yang dikenali sebagai Cik Gubat. Ini adalah berhubung dakwaan Badrul Hisham bahawa berlaku rasuah melibatkan jutaan ringgit untuk mendapatkan projek tebatan banjir yang turut dinafikan oleh Nik Nazmi. Mengulas lanjut, Nik Nazmi berkata kerajaan komited untuk menegakkan kebenaran dan membetulkan tanggapan serong ekoran tuduhan tidak berasas seperti itu. Nik Nazmi dalam kenyataan media beliau di Facebook memberitahu peguam beliau telah menyerahkan surat tuntutan kepada Cik Gubat, meminta beliau agar menarik balik dengan serta-merta serta memohon maaf secara terbuka atas kenyataan berunsur fitnah itu. Tambah beliau, tuduhan palsu tersebut memerlukan tindakan undang-undang yang tegas untuk menjaga nama baik dan kewibawaan beliau serta kementerian dan kerajaan persekutuan. Kita teruskan lagi dengan Buletin Keadilan. Tinjauan mesra dan kunjungan hormat Pusat Hikmat Parlimen Miri. Baru-baru ini, Ahli Parlimen Miri, YB Che Chun Man dan pasukan Pusat Hikmat Miri telah menjalankan tinjauan mesra atau walkabout di kawasan Mos Jaya Miri sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk menyantuni warga Miri. Tujuan utama tinjauan mesra ini adalah untuk mendekati masyarakat di Mos Jaya dan seluruh warga Miri serta menyampaikan kalender 2024 sebagai tanda penghargaan kepada komuniti tempatan. Dalam masa yang sama, beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke Gereja Saint Dominic di Taman Tunku Miri. Menurut beliau, lawatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan penghormatan kepada para jemaah gereja dan berinteraksi dengan komuniti yang hadir. Melalui kunjungan tersebut juga, Pusat Hikmat Miri mengambil cakna keadaan fasiliti gereja yang rosak dan reput yang perlu digantikan dan akan terus-menerus menyalurkan bantuan untuk memastikan Gereja Saint Dominic terus menjadi tempat ibadah yang kondusif dan menyenangkan bagi para jemaahnya. Di samping itu juga, beliau turut menyampaikan maklumat berkaitan perkhidmatan dan pembangunan di kawasan tersebut selain memperkukuh hubungan antara wakil rakyat dan rakyat demi pembangunan Miri ke arah lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Assalamualaikum, saya Syukri, anggota Keadilan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Saya Razif Rakimin, Timbalan Ketua Penerangan Keadilan, ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kuzan Abu Bakar, mantan ADUN kawasan Semarang Negeri Johor, mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada semua pimpinan serta anggota Parti Keadilan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada semua. Kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya rakyat dan penduduk di negeri Selangor, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kepada semua pendukung Parti Keadilan, selamat menyambut tahun baru 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua rakyat Malaysia kerana mereka yang sedang bertugas di perbatasan, termasuk semua pegawai kerajaan dan rakyat Malaysia. Selamat tahun baru. Azam saya kita usahakan lebih baik untuk Malaysia yang lebih baik. Selamat tahun baru bagi 2024. Saya Fahmi Zainal ingin mengucapkan salam tahun baru. Kita
Kita beralih ke buletin Kerajaan Perpaduan. Peluncuran pengkalan data utama PADU. Pada 2 Januari lalu, Kementerian Ekonomi telah mengadakan Majlis Peluncuran Pengkalan Data Utama PADU yang bertempat di Pusat Konvensyen Putrajaya PICC. Majlis dimulakan dengan ucapan pembukaan dari Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi Diron, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi. Manakala pembentangan mengenai pengkalan data utama PADU dibentangkan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Majlis diteruskan dengan sesi forum yang bertajuk Memacu Peralihan melalui PADU oleh beberapa orang panel profesional di kalangan ahli akademik dan ahli korporat. Kemudian ucapan aluan oleh YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, dan ucapan peluncuran PADU oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Ini dengan pelancaran PADU yang sangat penting yang insya-Allah akan membawa perubahan seperti yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Dasar mengenai digital transformation, transformasi digital yang telah kita perkenalkan dan jelaskan. Dan kemudian pelan perindustrian yang melakukan anjakan dari pendekatan lama mengikut sektor kepada mission based. Satu. Seusai gimmick dan montaj peluncuran PADU, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi individu pertama mendaftar dalam sistem PADU. Turut hadir sama ialah Menteri dan Timbalan Menteri Kabinet serta ahli-ahli Parlimen Keadilan. Pangkalan data utama dikenali sebagai PADU adalah platform komprehensif mengandungi maklumat profil individu dan isi rumah meliputi warga negara serta permastautin tetap di Malaysia. Ia bagi membolehkan pelaksanaan dasar secara bersasar bagi mengimbangi kedudukan fiskal. Dengan itu, kerajaan akan lebih mudah menyasarkan subsidi dan bantuan yang sewajarnya kepada golongan yang memerlukan. Pendaftaran PADU kini dibuka kepada rakyat Malaysia bermula 2 Januari 2024 sehingga 31 Mac 2024 bagi membolehkan orang ramai mengemas kini serta mengesahkan 39 item maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, bilangan isi rumah dan alamat. Semua rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas perlu mendaftar dan membuat semakan data di portal PADU melalui laman sesawang padu.gov.my. Untuk maklumat lanjut berkaitan PADU, anda boleh ke portal rasmi PADU di ekonomi.gov.my /PADU. Berita seterusnya, pembaharuan lesen memandu kenderaan di aplikasi MyJPJ mulai 1 Februari, kata Anthony Locke. Pembaharuan lesen memandu Malaysia LMM dan lesen kenderaan motor LKM boleh dilaksanakan melalui aplikasi MyJPJ bermula 1 Februari ini, kata Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Beliau bagaimanapun berkata pelaksanaan urus niaga pembaharuan lesen melalui aplikasi ini akan dilaksanakan secara berfasa dengan peringkat permulaan hanya melibatkan kenderaan persendirian individu warga negara. Katanya pembaharuan tersebut berdasarkan kepada kesediaan sistem pihaknya dan penerimaan orang awam yang positif. Locke berkata bagi menggalakkan penggunaan lesen memandu Malaysia Digital ELMM, mereka yang memiliki ELMM semasa pembaharuan akan menikmati rebat sebanyak RM5. Beliau berkata setakat 31 Disember lepas, seramai 7.5 juta pengguna yang menggunakan aplikasi MyJPJ dan dijangka jumlah itu akan terus meningkat tahun ini. Selanjutnya, RM6 juta bina 3 alur limpah di PLSB Sungai Golok. Susulan kejadian benteng projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok pecah, Perdana Menteri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan segera berjumlah RM6 juta bagi mengatasi perkara itu. Menurutnya terdapat cadangan supaya dibina 3 alur limpah termasuk di lokasi benteng yang pecah. Terdahulu, Datuk Seri Anwar diiringi Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud melawat mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PSS di sekolah tersebut. Baru-baru ini, Akhbar Berita Harian telah melaporkan benteng yang terletak di Kampung Lancang, Pasir Mas itu pecah akibat arus deras banjir
yang melanda kawasan itu. Pemangku Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan, Marina Marikan Abdullah berkata ia membabitkan benteng pecah dengan kelebaran kira-kira 20 meter. Untuk rekod, benteng PLSB telah menjadi rungutan penduduk sekitar Rantau Panjang yang mendakwa projek itu menjadi punca kekerapan banjir termasuk banjir temenung di kawasan itu. Berita seterusnya, Skills for Life 2024. Kementerian Belia dan Sukan KBS melalui Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS mengajukan program Skills for Life bagi memperkasa belia dengan kemahiran tambahan. Skill for Life menawarkan latihan kemahiran asas kepada belia setempat menerusi kursus jangka pendek menggunakan peralatan, kemudahan dan kepakaran tenaga pengajar sedia ada di Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS bagi bertujuan membantu menangani kos sara hidup yang kian meningkat. Program yang ditawarkan antaranya asas penyelenggaraan elektrik, asas pembaikan kenderaan dan penyaman udara, gunting rambut dan penyediaan masakan tradisional. Program latihan lain yang ditawarkan pada hujung minggu adalah seperti golf sukan, jahitan tekstil, masakan Melayu, hospitality dan fotografi telefon pintar multimedia. Program ini terbuka kepada belia berumur 15 hingga 30 tahun dalam semua kategori belia dan komuniti dan pendaftaran adalah percuma. Bagi belia yang menghasrat mengikuti program itu boleh mendapatkan maklumat berkaitan melalui Facebook Kementerian Belia dan Sukan atau scan QR code yang tertera untuk pendaftar. Assalamualaikum dan salam madani. Untuk tahun 2024, wah, bermaksud kita dah jadi kerajaan lebih dari setahun. Pastinya expectations makin tinggi, tapi kita mestilah berusaha untuk membuat yang terbaik untuk rakyat Malaysia, insya-Allah. Dan kalau boleh ramai-ramailah jadi anggota Parti Keadilan Rakyat. Kalau dah jadi anggota Parti Keadilan Rakyat, boleh jadi ahli Koperasi Keadilan Berhad juga. Negara ini lebih maju dan saya yakin kita akan mencapai kejayaan di bawah kepimpinan Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Harapan saya dan saya rasa harapan seluruh rakyat Malaysia ialah semoga tahun 2024 ini menjanjikan keadaan yang lebih baik untuk Malaysia, sama ada dari aspek ekonomi, kualiti kehidupan rakyat, dari segi segala yang dikeluh kesahkan oleh rakyat selama ini akan menjadi lebih baik pada tahun 2024. Iltizam pada tahun depan adalah mencorak satu kekuatan parti, melangkah ke depan dalam membentuk satu wawasan yang menepati perpaduan untuk kita mempertahankan demokrasi dan melihat parti ini memancu keperluan negara yang utama. Semoga tahun 2024 ini akan membawa lebih baik kepada parti, kepada anggota parti dan juga kepada rakyat seluruhnya. Pimpinan Kerajaan Perpaduan di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus berusaha untuk meningkatkan lagi mutu dan kualiti pemerintahan di samping dengan barisan pimpinan-pimpinan yang lain, dan mudah-mudahan kita dapat mengharungi dan menghadapi cabaran ekonomi semasa dan melakukan sesuatu yang lebih baik untuk rakyat kebanyakan, insya-Allah. Dengan iltizam kita sebagai parti reformasi, parti yang memperjuangkan islah dan pembaharuan untuk terus kekal istiqamah dalam perjuangan ini, dan jangan lupa untuk jaga kesihatan, tumpukan kepada kebajikan rakyat, dan pastikan khidmat kebaktian kita ini diberikan yang terbaik hanya untuk rakyat. Azam saya untuk tahun baru, saya akan memperkuatkan parti dan juga saya bercadang untuk membawa anak-anak jalan ke luar negara. Dan semoga tahun baru ini akan memberikan harapan yang lebih besar, dan insya-Allah pentadbiran kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan akan bekerja keras untuk melaksanakan segala janji dan juga melaksanakan perancangan-perancangan yang kita buat. Jadi harapan saya cukup tinggi kepada semua anggota-anggota keadilan di semua peringkat, baik di peringkat cabang, ranting, pusat ataupun negeri, memastikan bahawa agenda reformasi yang telah kita perjuangkan selama lebih daripada 20 tahun boleh direalisasikan di dalam konteks menjaga kemaslahatan rakyat negara Malaysia. Saya berharap
parti kita, Parti Keadilan Rakyat akan dapat terus mantap. Kalau setahun itu mungkin tahun pertama kita berada di kerajaan untuk kita merancang, melaksanakan beberapa dasar segera, tetapi kini sudah sampai masa untuk beberapa perubahan yang lebih besar dapat dilaksanakan. Jadi insya-Allah kita dapat realisasikan perkara tersebut di peringkat parti dan juga di peringkat negara kita. Saya mengharapkan kita semua dapat memberi sokongan sepenuhnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membawa lebih banyak perubahan, lebih banyak kebaikan kepada negara. InsyaAllah kita gunakan tahun ini sebaik-baiknya untuk memimpin Malaysia ke arah yang lebih gemilang. Kita akan menjadi pengurusi ASEAN pada 2025. Untuk itu kita bersedia untuk menyambut kelahiran semangat baru. Saya harap semua akan bekerja keras dan menyambut apa yang kita harapkan selama ini berjaya. Saya ingin meneruskan khidmat kepada kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Pulau Pinang. Azam saya kita usahakan lebih baik untuk Malaysia yang lebih baik. Semoga 2024 adalah tahun yang memberikan kemakmuran kepada kita dan menjadikan perpaduan dan keharmonian di negeri dan negara kita bertambah baik dan erat. Berita seterusnya dalam segmen Buletin Rakyat. JCOM mendakwa langkah Dubai dalam pembikinan untuk tumbangkan PMX. Selepas langkah Sheraton dan langkah London, kini muncul pula langkah Dubai yang didakwa didalangi pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan dengan matlamat sama, iaitu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika mendedahkan cubaan itu, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti, Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Datuk Ismail Yusof mendakwa langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin Perikatan Nasional termasuk dari pihak kerajaan di Ibu Kota Emiriyah Arab Bersatu UAE baru-baru ini. Beliau mendakwa pertemuan itu berlangsung untuk berunding selain menetapkan tugas tertentu kepada pegawai yang dipertanggungjawab untuk mengenal pasti ahli parlimen yang berpotensi beralih sokongan kepada pembangkang dengan sogokan semata-mata mahu menubuhkan kerajaan tebuk atap. Selain pemimpin Perikatan Nasional, beliau mendakwa ada juga pembabitan tokoh politik veteran berpengaruh berpangkat tun yang bersekongkol dengan pembangkang termasuk dikatakan menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran diterajui Anwar. Beliau juga mendakwa ada bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan serta sekutu mereka turut terbabit dalam perancangan itu dengan menggunakan segala sumber dalam dan luar negara. Bercakap kepada pihak akhbar, Ismail berkata beliau memperoleh maklumat mengenai gerakan terbaru untuk menjatuhkan kerajaan dari pelbagai sumber, bukan satu pihak sahaja. Tegasnya gerakan itu jelas menunjukkan ia satu konspirasi politik berniat jahat selain dilihat berpotensi mengancam kedaulatan dan keselamatan negara. Berita seterusnya, polis terima laporan dakwaan salah guna 700 juta ringgit dua kerajaan terdahulu. Polis menerima laporan berhubung dakwaan penyalahgunaan dana 700 juta ringgit oleh dua kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Ashari Abu Samah ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan itu pada 30 Disember tahun lepas. Sementara itu, Pengarah Komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, pegawainya membuat laporan berhubung perkara berkenaan di Balai Polis Setapak pada hari yang sama. Menurut beliau, perbelanjaan tersebut adalah besar dan rakyat perlu tahu ke mana perginya perbelanjaan 700 juta ringgit tersebut. Kerana terdapat sumber yang mendakwa bahawa penyalahgunaan kuasa melibatkan bekas petugas Perdana Menteri sebelum ini. Sehubungan itu, beliau meminta pihak polis menyiasat perkara ini dan diikuti siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Media sebelum ini melaporkan Kerajaan Persekutuan membelanjakan sehingga 700 juta ringgit untuk kerja pengiklanan, promosi dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan bagi tempoh 2020 hingga 2022. Perbelanjaan oleh dua pentadbiran terdahulu adalah bagi menguawakan pencapaian dan usaha kerajaan. Berita seterusnya, SPRM
siasatan terhadap Daim ikut undang-undang, bukan sasaran politik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan bahawa agensi itu menjadikan Daim Zainuddin sebagai sasaran politik seperti yang didakwa bekas Menteri Kewangan itu. Menurutnya, siasatan terhadap Daim adalah berdasarkan peruntukan undang-undang dan telah dimulai sejak Februari tahun lepas berdasarkan maklumat dari Kertas Pandora. SPRM menjawab kenyataan Daim baru-baru ini yang mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan agensi itu melakukan political witch hunt, iaitu penganiayaan politik terhadapnya. Ahli Parlimen itu juga mendakwa SPRM tidak memaklumkan kepadanya atau ahli keluarganya mengapa mereka disiasat. Kenyataan itu dibuat selepas SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai jutaan ringgit milik Daim dan keluarganya di ibu negara baru-baru ini. Seterusnya, perkembangan keganasan Israel di Palestin. Pemimpin tertinggi Hamas Saleh Al-Aruri terbunuh dalam serangan Israel. Timbalan Ketua Kumpulan Pejuang Hamas Saleh Al-Aruri dilaporkan syahid dalam serangan drone rejim Zionis di Beirut, Lubnan pada Selasa lepas. Al-Aruri berumur 57 tahun adalah pemimpin kanan politik Hamas pertama yang syahid sejak Israel melancarkan serangan udara dan darat terhadap Gaza pada 7 Oktober tahun lepas. Kematian Al-Aruri dijangka meningkatkan risiko perang merebak di luar semenanjung Gaza. Radio dan TV Hamas serta TV Mayadin mengesahkan berita daripada sumber keselamatan bahawa Al-Aruri telah syahid apabila sebuah drone Israel menyerang pejabat Hamas di selatan Beirut. Al-Aruri yang juga ahli Biro Politik Islam Palestin merupakan pengasas bersama sayap Hamas, Brigade Al-Qassam. Secara keseluruhan, serangan drone itu mengorbankan 6 individu di pinggir bandar selatan Dalieh. Israel bagaimanapun enggan mengulas lanjut tentang pembunuhan Al-Aruri itu. Israel sebelum ini menduduh Al-Aruri mengarahkan dan menyelia serangan Hamas di tebing barat yang diduduki Israel selama bertahun-tahun. Al-Aruri dilaporkan berada di Lubnan dan Qatar ketika rundingan yang dijalankan oleh Kahirah dan Doha mengenai cara menyelesaikan konflik Gaza dan pembebasan tebusan. Perdana Menteri sementara Lubnan, Najib Mikati, mengutuk serangan itu sebagai jenayah Israel baharu dan cubaan untuk menarik Lubnan ke peperangan. Pejabatnya berkata beliau meminta Menteri Luarnya untuk memfailkan aduan kepada Majlis Keselamatan PBB UNSC mengenai semua pelanggaran baharu Israel terhadap kedaulatan Lubnan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Nasir Ka'ani, berkata pembunuhan Al-Aruri sudah pasti akan mencetuskan satu lagi gelombang penentangan dan motivasi untuk memerangi penjajah Zionis. Saya mengajak anda semua berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin dan semoga penderitaan mereka akan berakhir segera. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum mengakhiri laporan Spotlight pada malam ini, saya ingin memberikan serangkap pantun. Pergi ke kedai membeli asam. Asam dibeli bersama gula. Semangat patriotik harus ditanam supaya diri cintakan negara. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Saya Fatin Amelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.